89. 9. Baca, dipersilakan awak baca. Okey. Baca Quran. Okey. Nanti fokus ke Ustazah Siha. Jangan. Tak tu. Jangan fokus. Jangan. Kalau tak lari, tengok ke mana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
Amma ba'd. Walamma ja'ahum kitabun min indillah. Walamma, dan tak kala ja'ahum, datang kepada mereka kitabun, kitab, iaitu kitab Al-Quran, min indillah, daripada indi, di sisi Allah, musaddiqun lima, musaddiqun, membenarkan, lima, bagi apa, ma'ahum, yang bersama mereka, iaitu membenarkan kitab Taurat. Kitab Al-Quran ini datang untuk membenarkan kitab Taurat dan juga kitab Injil. Wa kanu min qablu, wa, dan kanu adalah mereka, min, daripada qablu, daripada sebelum ini. Maksudnya mereka itu merujuk kepada Bani Israel, dan adalah mereka tu daripada sebelum ini, iaitu orang-orang Yahudi daripada sebelum ini. Yastaftihuna, mereka tu yastaftihu ni sangat memohon datang seorang nabi, alal ladzina kafaru, memohon untuk supaya datangnya nabi, supaya mereka dapat memenangkan alal ladzina kafaru, ke atas orang-orang yang ingkar. Mereka memohon supaya mereka mendapat kemenangan ke atas orang-orang kafaru, iaitu orang-orang musyrik. Falamma ja'ahum, maka tak kala datang kepada mereka, datang ma'arafu kafaru bi, apa yang mereka arafu, mereka tahu, yang mereka telah ketahui daripada di dalam Taurat telah menceritakan tentang datangnya Nabi Muhammad membawa Al-Quran kepada umat akhir zaman. Kafaru bih, mereka ingkar dengannya, mereka menolak akan Quran tadi. Maka fala'natullah, maka Allah melaknat alal kafir, maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar. Jadi Allah berfirman, walamma ja'ahum, dan setelah datang kepada mereka, itu datang kepada siapa? Datang kepada orang-orang Yahudi di Madinah tu. Kitabun min indillah, kitab Al-Quran dari sisi Allah, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Musaddiqun lima ma'ahu. Tujuan Al-Quran ini adalah untuk musaddiqun lima ma'ahu, membenarkan bagi apa yang ada bersama mereka, yaitu Taurat dan Injil. Wa kanu, dan adalah mereka, min qablu, daripada sebelum ni, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal mereka sebelum ini memohon kedatangan Nabi supaya mereka mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maksudnya sebelum datangnya Rasulullah SAW ke Madinah ni, orang-orang Yahudi dia sentiasa berperang bersama dengan kaum Aus dan juga Khazraj. Yang masa itu ialah orang-orang kafir yang menyembah berhala. Mereka adalah orang musyrikin sebelum Rasulullah datang membawa Al-Quran, kitab Al-Quran ni. Jadi mereka mengharapkan, sebab orang kafir itu sentiasa dapat memenangkan ke atas mereka. Jadi mereka mengharapkan supaya dengan datangnya seorang Nabi nanti akan dapat memberi kemenangan pada mereka, sebab mereka ahlul kitab, supaya dapat kemenangan bagi pihak mereka bersama dengan Nabi yang datang tadi, Nabi akhir zaman. Dan mereka mengharapkan supaya Nabi akhir zaman datang ini adalah dari kalangan orang-orang orang Yahudi, iaitu Bani Israel. Jadi supaya mereka dapat mengalahkan orang musyrik di Madinah. Jadi ketika orang musyrik itu menyerang mereka, mereka berkata pada orang musyrik di Madinah tu, pada akhir zaman kelak akan diutus seorang Nabi, yang bersamanya kami akan mengalahkan kamu sebagaimana kaum Ad, kaum Iran sebelum ini, pada kisah Nabi-Nabi sebelum ini. Tapi sebab apa mereka jadi macam tu? Sebab mereka pernah dikalahkan oleh orang-orang musyrik sebelum Nabi datang ke Madinah. Sebab tu dia kata kelak akan ada seorang Nabi yang diutus dan kami akan mengikutinya, lalu bersama kami akan mengalahkan kamu sebagaimana kami mengalahkan kaum Ad dululah, benda yang sama. Tapi falamma ja'ahum, maka tak kala datang kepada mereka ma'arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka telah ketahui,
tadi mereka bagi tahu pada orang-orang musyrik di Madinah sebelum mereka memeluk Islam bahawa pada akhir zaman akan datang seorang nabi yang akan memberi kemenangan pada mereka ke atas orang-orang kafir katanya. Sebab apa? Sebab benda itu ada tercatat dalam kitab Taurat. Tapi setelah datangnya Rasulullah ke Madinah, mereka kafaru bih, mereka ingkar kepadanya, sedangkan mereka tu ma'arafu apa yang mereka ketahui di dalam Taurat sebelum ini, tapi mereka kafaru bih, mereka ingkar dengannya, dengan apa berita yang telah disampaikan di dalam Taurat. Sedangkan mereka tahu bahawa Nabi Muhammad ini adalah Nabi Muhammad SAW adalah Nabi akhir zaman. Lalu Allah kata fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah ke atas orang-orang yang ingkar itu. Kata jadi ayat ini Allah tujukan kepada orang-orang Bani Israel Yahudi di Madinah yang dia tahu bahawa akan ada Nabi akhir zaman, iaitu Nabi Muhammad yang telah tercatat dalam kitab mereka, tetapi sebelum ni mereka sangat-sangat mengharapkan supaya mereka mendapat kemenangan ke atas orang-orang kafir di Madinah. Tapi setelah datangnya Nabi, yang kafir musyrik itu telah memeluk agama Islam, menjadi orang-orang Ansor yang menolong Nabi, tapi mereka kekal sebagai orang yang ingkar pada Nabi, sedangkan mereka sudah tahu maklumat itu, mereka telah maklum perkara itu di dalam kitab Taurat sebelum ini. Jadi laknatlah oleh Allah ke atas mereka. Bi'sa mashtarau bihi, bi'sa mashtarau bihi anfusahum, bi'sa ma, alangkah buruknya, istarau bihi, mereka ni mereka menjual dengannya, dengan keingkaran tadi, anfusahum, akan diri-diri mereka, yakfuru, dengan yakfuru, dengan mereka tu ingkar, bima anzalallah, bima terhadap apa yang anzalallah, yang diturunkan oleh Allah. Hanya sebab apa? Bagyan, kerana mereka tu dengki, ayyunazzilallahu, bahawasanya diturunkan oleh Allah, min fadlihi, daripada kurnianya, daripada fadlihi, kurniaannya, kurniaan Allah, ala man yasha, itu Allah menurunkan kurniaannya, iaitu Al-Quran tu, min fadlihi, daripada kurniaannya, ala man yasha, ala atas man, orang yang yasha, yang dia kehendaki, min ibadihi, min daripada ibadihi, daripada hambanya. Faba'u bighadabin, maka faba'u, orang-orang Yahudi itu yang ingkar kepada Nabi itu dan juga perintah Allah, faba'u, maka mereka mendapat bighadabin, mereka dapat kemurkaan Allah ala ghadab, atas kemurkaan. Maksud mereka mendapat dua kali kemurkaan. Kemurkaan pertama kerana mereka ingkar pada perintah Taurat, kemurkaan kedua kerana mereka tidak menerima Nabi sebagai Nabi akhir zaman dan ingkar pada Al-Quran. Walil kafirina, dan Allah janjikan, dan walil kafirin, dan bagi orang-orang yang ingkar itu, azab muhin, azab yang sangat muhin, azab yang menghinakan. Jadi firman Allah bi'sa mashtaru bihi anfusahum, alangkah buruknya, maksudnya perbuatan mereka menjual dirinya sendiri, yang bermaksud orang-orang Yahudi mengikut Ibnu Katsir menjual kebenaran dengan kebatilan serta menyembunyikan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggan untuk menjelaskannya pada kaum dia, sedangkan dia tahu tentang perkara itu. Sebab apa? Sebab yakfuru bima anzalallah, dengan berlaku kufur, ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah oleh Allah, disebabkan bagyan, disebabkan dengki, ayyunazzilallahu min fadlihi, bahawasanya Allah tu ayyunazzilallahu min fadlihi ala man yasha, kerana Allah menurunkan kurniaannya kepada siapa sahaja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Dan tidak ada kedengkian mengikut Ibnu Katsir lebih parah daripada kedengkian orang-orang Yahudi terhadap Nabi ini. Maka disebabkan oleh itu mereka mendapat
Faba'u bighadabin ala ghadab. Kerana itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Maksud 2 kali kemurkaan. Jadi mengenai kemurkaan ini mengikut Ibnu Abbas, mereka mengatakan Allah murka kepada mereka lantaran mereka telah menyia-nyiakan Taurat yang ada di tangan mereka, dan juga murka Allah kerana mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya firman Allah seterusnya, walil kafirina, dan bagi orang-orang yang ingkar itu azabun muhin, azab yang menghinakan, iaitu kerana kekufuran mereka, keingkaran mereka itu yang disebabkan oleh derhakanya mereka dan dengkinya mereka kepada Nabi, yang timbul akibat sikap sombong kerana dia tidak dapat menerima bahawa Nabi itu dari bangsa Arab. Mereka mengharapkan bahawa Nabi akhir zaman itu daripada bangsa Israel, bangsa Yahudi. Okay, ayat seterusnya. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallah. Dan apabila dikatakan kepada wa izahi, dan apabila, dan ingatlah apabila qila dikatakan lahum bagi mereka, aminu berimanlah, bima dengan apa yang anzalallah yang diturunkan oleh Allah. Qalu mereka berkata, nu'minu kami beriman, bima dengan apa yang unzila alaina, unzila diturunkan, alaina ke atas kami, wa yakfuruna dan yakfuruna, dan kami ingkar, bima terhadap apa yang wara'ahu, yang selepasnya, iaitu Al-Quran ini datang selepas Taurat. Jadi mereka berkata, apabila mereka dikatakan kepada mereka berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, nu'minu kami hanya beriman, bima unzila alaina dengan apa yang diturunkan ke atas kami, wa yakfuruna bima wara'a, dan kami ingkar dengan apa yang maksudnya diturun, warok di belakangnya, maksud selepas daripada itu kami ingkar. Wahwa, sedangkan huwa itu merujuk kepada Al-Quran, al-haqqu, Quran itu adalah kebenaran, musaddiqan yang membenarkan lima bagi apa yang ma'ahum, yang ada bersama mereka. Maksudnya sedangkan Al-Quran ini ada satu kebenaran yang membenarkan bagi apa yang ada bersama-sama mereka, iaitu kitab Taurat dan Injil. Kul, katakanlah kepada mereka tu Muhammad, kalau benar-benar mereka tu beriman dengan Taurat sahaja, kan, tak nak beriman dengan lain. Kul, falima taqtuluna, falima, maka mengapa taqtuluna, kamu membunuh anbiya Allah, kamu membunuh nabi-nabi Allah, min qablu, daripada sebelum ini. Maksud nenek moyang kamu, Bani Israel dulu, kenapa bunuh nabi-nabi? Kan Allah utuskan selepas daripada selepas daripada siapa sebenarnya kita baca? Musa. Selepas daripada Musa, Allah kata Allah utuskan banyak rasul-rasul, dan akhir sekali ialah Nabi Isa alaihissalam pun mereka nak bunuh, kan? Mereka menganggap mereka telah salib Nabi Isa. Nabi sebelum tu, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka telah bunuh, di antara yang telah dibunuh. Jadi kalau betul lah kamu beriman dengan Taurat dan juga Injil, kenapa kamu membunuh nabi-nabi Allah min qablu, daripada sebelum ini? In kuntum mu'minin, jika kuntum adalah kamu, mu'minina, orang-orang yang beriman. Wa, dan laqad, dan sungguh, ja'akum, telah datang kepada kamu pun, Allah kata sungguh, Allah bagi dalil, telah datang kepada kamu Musa, iaitu Nabi Musa, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti, keterangan, mukjizat yang jelas nyata. Summa takhaztumul ijla, summa kemudian ittakhaztum, kemudian kamu mengambil ijla, patung anak lembu, mimba diri, maksud selepas daripada itu kamu, walaupun Nabi Musa membawa bukti yang nyata tentang kerasulannya, kekuasaan Allah, supaya menyembah Allah sahaja, tapi kamu tetap mengambil patung anak lembu, tetap menyembah patung anak lembu, mimba diri, daripada sesudahnya, wa antum zalimun, dan sesungguhnya kamu
zalimun, orang-orang yang zalim. Zalim. Jadi firman Allah, wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, iaitu dikatakan kepada orang Yahudi dan sebangsanya dari kalangan ahli kitab, aminu bima anzalallah, berimanlah dengan apa yang diturunkan oleh Allah, iaitu Al-Quran, kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya benarkanlah Al-Quran itu dan ikutlah Al-Quran itu, ikutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, qalu, mereka kata qalu nu'minu bima unzila alaina, mereka berkata kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, iaitu bermaksud cukup bagi kami mengimani Taurat dan Injil yang telah diturunkan kepada kami. Kami tidak akan pernah mengakui kecuali dua kitab itu saja. Wa yakfuruna bima wara'ah, dan mereka kata mereka kafir pada, mereka ingkar pada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Wa huwal haqqu musaddiqan lima ma'ahu, padahal Al-Quran itu adalah kitab yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Maksudnya mereka tahu bahawa apa yang diturun kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah al-haqqu musaddiqan lima ma'akum, adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Yang bermaksud Al-Quran itu membenarkan kitab suci yang ada pada mereka, iaitu Taurat dan Injil. Jadi mereka hanya saja-saja je lah. Sedangkan mereka tahu di dalam Taurat telah ada pun yang Allah tegaskan dalam Taurat dan juga Injil. Jadi Allah suruh Nabi tanya kan, falima taqatuluna, maka kalau sungguh kamu beriman dengan Taurat, lalu mengapa kamu taqatuluna, kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, iaitu datuk nenek moyang kamu membunuh nabi-nabi Allah. Min qablu, daripada sebelum ini, in kuntum mu'minin, jika adalah kamu mengaku benar-benar yang kamu orang beriman. Maksudnya jika kamu, wahai orang Bani Israel, orang Yahudi, benar-benar beriman kepada apa yang diturunkan kepada kamu, lalu mengapa kamu membunuh para nabi yang datang kepada kamu dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada kamu. Maksudnya nabi-nabi yang datang kepada kamu dulu, kamu membawa Taurat, kamu menyampaikan isi Taurat. Maksud nabi-nabi selepas Nabi Musa itu, kecuali Nabi Isa sahaja, dia meneruskan dengan syariat yang dibawa dalam Taurat. Kecuali Nabi Musa ialah Injil. Jadi Injil itu membenarkan apa yang ada dalam Taurat, dan Quran ini membenarkan kitab yang ada pada dalam Injil dan juga Taurat. Jadi tidak lain bahawanya orang-orang Israel ni, Bani Yahudi ni, membunuh nabi-nabi mereka kerana mereka ni adalah sikap mereka melampaui batas, keras kepala dan sombong kepada para Rasul Allah. Jadi mereka sebenarnya mengikuti hawa nafsu, pendapat akal mereka semata-mata, serta keinginan mereka sendiri, tidak berasaskan kepada wahyu Allah. Jadi sebenarnya Allah nak ajar kita, Allah kan, Allah bagi tahu segala sifat-sifat, ciri-ciri, peristiwa-peristiwa mengenai keingkaran, kesombongan, apa lagi, keras kepalanya orang Bani Israel ni, Yahudi Bani Israel ni, supaya kita tidak mengikut apa yang mereka lakukan. Macam mana mereka tu menolak kitab Taurat, Injil mereka, janganlah kita sampai Allah umat akhir zaman ini yang telah diberi Al-Quran, kita juga membuat sikap yang sama dengan melupakan Al-Quran. Mama kan belum mama duk sore-sore duk, mama kau duk fikir kan, kita belajar ni. Kalau kita tak baca benda ni, kita juga akan jadi seperti orang Yahudi. Kalau kita tak belajar memahami Al-Quran ni, kita akan jadi macam orang Yahudi. Orang Yahudi, dia menafikan kitab dia, dia melupakan kitab dia, sampai dia akan jadi keras hati. Kan Allah kata fatalat, apa ni, sehingga panjanglah masa berlalu, keraslah hati mereka, maka mereka menjadi orang-orang yang fasik. Dan kita pun sama, kalau kita ni, Allah dah bagi Al-Quran pada kita, tidak hari-hari kita mentadabbur, kita mengkaji, sebab bila kita kaji kan, proses pembelajaran itu akan meningkatkan lagi kefahaman kita. Allah tak bagi kefahaman kita Quran ni satu hari, tak mungkin. Dia adalah satu proses, setiap tahun, setiap kali kita ambil Quran ni, kita akan dapat kefahaman yang berbeza-beza, iaitu semakin mendalam kefahaman kita tentang Al-Quran. Bila semakin mendalam kita memahami Al-Quran ni, hati kita jadi lembut.
kita rasa takut dengan Allah. Kita nak buat benda-benda pun kita takut. Kalau kita tak say, kita pun let go je lah guys. So, Assalamualaikum. Kita maksudnya. Maksud Allah kata fa'arid. Kan? Biar kan. Maksud jangan hiraukan lagi. Jadi takut-takut jadi macam Yahudi lah. Macam mana Allah. Sebab tu lah bila Nabi kata bacalah dua surah ni, iaitu surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran, sebab dia tu akan membantu memberi syafaat kepada kita. Dan mufassir atau ulama katakan bahawa dalam dua surah ini terlalu banyak, dalam surah Al-Baqarah ni macam-macam, ada 1001 macam kisah. Macam mana kena fikir sendiri. Betul lah kisah-kisah ni sebenarnya memberi pengajaran besar pada kita. Kita kena menakul lah. Kita kena mentadabbur, memerhati, memikirkan, baca sambil memikirkan. Supaya kita tak jadi seperti Yahudi ni. Kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjuk ke dia sikit bah. Dengan muka sikit. Jadi firman Allah seterusnya, walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, walaqad ja'a, dan sungguh Allah kata ja'akum telah datang kepada kamu wahai Bani Israel, wahai Yahudi, Musa bil bayyinat. Musa dengan membawa keterangan dulu telah datang pun. Nabi Musa membawa bukti-bukti keterangan yang nyata ataupun mukjizat. Nabi Musa dengan 9 mukjizat yang Allah berikan kepadanya untuk menyedarkan apa? Menyedarkan bukan Bani Israel tapi Fir'aun masa tu. Tapi Bani Israel pun ada bersama-sama dengan Nabi Musa. Sepatutnya kan, bila Nabi Musa membawa kebenaran begitu kepada Fir'aun, dah menjadi satu pengajaran juga bagi Bani Israel. Sebab bagi Bani Israel pun ada bersama pada masa tu kan. Jadi iaitu bukti-bukti yang jelas dan dalil-dalil qat'i bahawa ia adalah Rasul Allah dan bahawa tiada ilah yang hak disembah melainkan Allah sahaja. Jadi al-ayatu bayyinatu merujuk pada bukti-bukti yang jelas nyata, dan di antara yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah berupa angin badai yang diturunkan kepada kaum Fir'aun, belalang, kutu, kodok, darah, tongkat, tangan jadi putih kan, pembelahan laut, naungan awan bila mereka sesat di padang pasir, mana salwa, batu yang memancarkan air, lain-lain mukjizat yang mereka sendiri, wahai Bani Israel, mereka menyaksikan benda ni. Tapi mereka tetap juga Allah kata summattakhaztumul ijla min ba'dihi. Tetap juga kamu mengambil setelah Musa tu pergi bermunajat, kamu tetap juga menjadikan patung anak lembu sebagai sembahan selain pada Allah pada zaman hidupnya Musa, pada zaman Nabi Musa dulu. Jadi min ba'dihi itu maksudnya sesudah perginya Nabi Musa ke Gunung Tur Sina untuk munajat kepada Allah. Wa antum zalimun, sedangkan kamu berbuat zalim, maksudnya kamu sangat zalim pada diri kamu sendiri, sedangkan Allah dah tunjukkan kepada kamu pelbagai mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa sebagai pengajaran kepada kamu supaya kamu fikir, tapi kamu tetap juga menyembah patung anak lembu. Maksudnya kamu tahu bahawa itu ilah Allah hanya yang hak, bukannya patung anak lembu tu, tapi kamu tetap berdegil. Maksud kamu sebenarnya menzalimi diri kamu sendiri, sebab kamu akan diazab oleh Allah di hari akhirat esok. Wa iz akhazna, ya tak? Ayat tu kan? Wa iz akhazna mitsaqakum, dan ingatlah ketika akhazna, kami mengambil mitsaqakum, janji dengan kamu, wa rafa'na, dan kami angkat kami angkat, wa rafa'na tu kami angkat, dan kami angkat fauqakumut tur, fauqa ke atas kamu at-tura, iaitu bukit Tur Sina. Lalu Allah berfirman, khuzu, maka ambillah, maksud peganglah. Ambil ni bukan ambil saja, peganglah, amalkanlah. Ma'atainakum,
apa yang kami anugerahkan, kami berikan kepada kamu, iaitu kitab Taurat itu bikuwatin, dengan sekuat-kuatnya, dengan bukan pegang sekuat-kuatnya, dan peganglah dengan seteguh-teguhnya, wasma'u, dan dengarlah apa sahaja, dan dengarkanlah pengajaran yang terdapat di dalam Taurat itu. Qalu, lalu mereka menjawab, mereka berkata, sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami engkar. Ini adalah Bani Israel semasa Nabi Musa. Allah kata, wa'iz akhadna, dan ingat datuk nenek kamu dulu macam ni, maksud pernah melawan Nabi Musa, dan Allah telah berjanji kepada kamu, datuk nenek kamu dulu, wahai Bani Israel, supaya mengambil kitab Taurat ni sungguh-sungguh, dan dengarlah. Tapi mereka kata, sami'na wa asayna, kami dengar dan kami derhaka. Sebab apa? Wa usyribu fi qulubihim, sebab wa usyribu, dan telah menyerap fi dalam qulubihim, di dalam hati mereka tu, al-ijlah, kecintaan kepada ijlah, kecintaan kepada patung anak lembu, bi kufrihim, disebabkan oleh keingkaran mereka, kekufuran mereka. Kul, katakanlah pada mereka tu, sama, amatlah buruk, ya'murukum, yang diperintahkan kepada kamu, bihi, dengannya, imanukum, dengannya, iaitu supaya kamu engkar. Maksud, amatlah buruk keimanan kamu yang memerintahkan kamu untuk engkar pada Allah, untuk menyembah patung anak lembu. In kuntum mu'minin, jika adalah kamu, jika kuntum adalah kamu mu'minina, kamu adalah orang-orang yang beriman kepada Taurat. Kalau kamu benar-benar beriman pada Taurat, kenapa kamu menyembah patung anak lembu? Jadi dalam ayat ini Allah memperincikan lagi, mengikut Ibnu Katsir, tentang kesalahan, pelanggaran janji, kesombongan, dan berpalingnya orang-orang Yahudi dari Allah, sehingga Allah mengangkat gunung Tursina untuk ditimpakan kepada mereka sampai mereka mahu menerima perjanjian itu. Bukit Tursina seolah-olah nawangan awan yang akan menimpa Bani Israel yang pergi bersama Nabi Musa 70 orang tu kan, untuk menerima Taurat. Mereka enggan menerima, sebab mereka katakan sebelum ni dia nak tengok Allah secara jahratan. Kalau tak nampak secara jelas, mereka tak nak mengaku bahawa Allah tu ada, Allah lah, tentang firman Allah tu. Lalu walaupun dulu mereka semasa Allah nak timpakan Bukit Tursina tu, mereka mengaku bahawa mereka akan akur pada apa yang terdapat di dalam Taurat. Tapi selepas pada itu mereka melanggar perjanjian tersebut, dan mereka berkata, kami dengar tapi kami tidak mentaati. Qalu sami'na, kami dengar, wa asayna, dan kami derhaka, maksudnya kami tidak nak taat kepada perintah itu. Sebab apa? Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim, sebab telah diresapkan di dalam hati mereka kecintaan kepada patung anak lembu tadi, lantaran kekafiran mereka. Jadi Nabi sendiri pun, mereka bila baca hadis Nabi ni macam kena kepala sendiri lah pula. Nabi kata, kecintaan kamu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Darda, Nabi SAW bersabda, yang bermaksud, kecintaanmu kepada sesuatu membuatmu buta dan tuli. Kita begitu sebab suka sangat apa tu, kadang Azad nak tengok YouTube, tengok cerita gitu kan, bengkok ceritanya kagu. Jadi Allah berfirman, kul, katakanlah, bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum, katakan imanukum. Salah kau saya baca. Katakanlah, amat jahatlah, amat buruklah, maksudnya perbuatan yang diperintahkan oleh imanmu kepadamu jika kamu benar-benar in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman kepada Taurat. Jadi maksudnya mengikut Ibnu Katsir, betapa buruknya keingkaran kamu, wahai orang-orang Bani Israel, kepada ayat-ayat Allah, dan pengingkaran kamu terhadap para nabi, serta kekafiran kamu kepada Muhammad SAW yang telah kamu jadikan pada Muhammad SAW. Itu merupakan dosa kamu yang paling besar dan perkara yang paling berat atau paling parah
yang kamu lakukan kerana kekufuran kamu terhadap Nabi dan Rasul penutup, iaitu Nabi Muhammad SAW yang diutus kepada seluruh umat manusia. Lalu bagaimana kamu mengaku kamu beriman sedangkan kamu sebelum ini kamu telah tolak Nabi Musa, dan sekarang ini pula dulu datuk nenek kamu tolak Nabi Musa, dan sekarang ini pula kamu menolak Nabi Muhammad. Tentulah buruk sekali sebagaimana datuk nenek kamu dulu. Jadi itulah, setakat itu sahaja. Ada nak tanya? Ada nak tambah? Ustazah Sihat? Ja? Buat? Tak apa. Lepas ni Ustaz nak cerita sikit Bukit Tursina. Tak dengar? Bukit Tursina. Bukit Tursina ni Ustaz pergi dengan duta masa duduk Mesir. Dia dulu berada di Mesir. Duta Nasir Muhsin. Saya sebut banyak. 23 orang. Perjalanan di antara Kahirah ke sana ambil masa sehari setengah. Melalui Hama Musa, Hama Fir'aun, semua boleh tengok belakang dah. Siapa Hama tu perkampung apa ni? Hamam ni macam bilik mas. Tempat Hamam bilik mas. Dapur itu. Mataan. Hamam bilik air. Dah tempat tu nama Hama Musa. Lepas tu Hama Fir'aun. Lalu kau tu pergi sapa ke kaki limau. Pendek je itu. Itulah. Arab tu ramah, kabilah-kabilah tu duduk tidur bawah tu lagi. Situ tu dengan apa ni, saya tak tengok tapi dengan situ ada pokok piti. Pokok piti yang tak hangus. Pokok piti. Lepas tu lembu samiri tu lah lembu dalam Quran ni lah. Mana boleh ada lembu samiri? Sebab kalau kita baca dalam Quran surah Al-Qasas kan surah apa? Patung tu Nabi Musa telah bakar dan dihamburkan ke dalam laut. Macam mana boleh ada lagi? Iyalah dia buat. Tempat pembakaran. Tempat pembakaran. Lepas tu perjalanan dia naik ke atas tu bermula daripada pukul 11 malam sampai pukul 4:30 pagi. Jalan kaki. Naik tu kalau kita nak dia boleh sampai keliling tu ada 7 tempat persinggahan. 7 tempat persinggahan tu mesti tu buat tempat-tempat kita beli air. Kalau kita nak naik kuda boleh nak pergi naik kuda, tetapi 20 jenis. Sorga kuda tu ditutup. Bukan jenis. Nagual mata wah dia. Lepas tu naik ke atas tu siapa dia aja. Kita duduk di atas tu lebih kurangnya dalam 2 ekar kawasan hok lapan. Lepas tu boleh tengok matahari. Pukul 4:30 tu tengok matahari. Cahaya matahari naik tu ya. Lepas tu sebelah tu ada masjid, sebelah tu ada gereja Kristian. So jadi tadi aku termasuk Jadi apa kesimpulannya? Sebenarnya apa mengenai Bukit Tursina perjalanan tu bermula bila masa pergi tu inilah nak buat tu ni. Nak buat apa ni? Ustaz Aliyah tu awak dari TV3 tu kena jejak rasul. Mula-mula situ lah. Jadi perjalanan kita tengok keadaan batu-batu hancur situ tu. Bapak dia kata bapak Nabi Musa itu tu Tuhan hancur ke batu tu memanglah tak boleh jalan. Batu mana pula? Batu kerok tu ada. Pak kata jemur atas. Dia ke batu-batu bukit tu. Okey. Itu sahaja. Itu sahaja sekian. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'al akhiratina khairan min al-ula. Radina billahi rabban bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.